Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang cikgu kasihi semua. Okey, sudah lama kita tidak berjumpa. Okey, untuk sambungan topik yang seterusnya, cikgu akan mengajar tentang potongan wajib. Dalam bab 4, subtopiknya adalah 3.32. Okey, anak-anak semua boleh rujuk pada muka surat 159. Okey. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut tentang topik ini, cikgu nak awak semua tengok sebuah video dan kaitkan dengan topik yang kita akan pelajari, dan cikgu nak awak semua teka apakah jenis potongan wajib yang dikenakan dalam video tersebut dan kepada siapa. Okey? Okey, sebelum cikgu tayangkan video tu, cikgu nak awak semua fokus terhadap video yang cikgu akan tayangkan kepada awak, ya. Okey, cikgu akan start sekarang. Iya nih, alhamdulillah. Dulu, hidupku seakan penuh dengan kedengkian dan kekurangan. Bahkan ketika orang lain berbuat baik padaku pun, aku merasa itu semua. Alhamdulillah. Dulu, hidupku seakan penuh dengan kedengkian dan kekurangan. Bahkan ketika orang lain berbuat baik padaku pun, aku merasa itu semua adalah penghinaan. Kamu gimana sih kerja kayak gitu? Duduk ke ruangan saya sekarang. Aduh, kenapa sih motor pakai mogok segala? Hei, kayaknya kita searah, bareng aja yuk. Gak usah, aku bisa naik angkutan sendiri. Kamu gak tahu peraturan pemerintah yang baru? Angkutan umum gak ada yang lewat sini. Naik yuk. Hingga akhirnya, Ikut aku mampir ke pasar sebentar ya. Ah, Basnas, kamu bayar zakat? Iya, zakat penghasilan 2,5% dari penghasilan kita. sekarang aku mengerti. Kekurangan serta kedengkian yang aku rasakan itu karena aku kurang memberi. Kini terjawab sudah bahwa manusia hanya perlu menyisihkan apa yang kita miliki. Lalu memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Tentang video ini, okey? Okey, cikgu nak awak semua tulis jawapan ini dalam buku latihan masing-masing supaya cikgu tahu awak faham tentang topik yang kita apa yang video ini terangkan. Okey, saya nak awak semua tulis dalam buku nota masing-masing ya, jawapan tu. Nanti buka sekolah kita discuss kembali. Okey, anak-anak semua, potongan wajib kita ada 4 jenis. Okey, yang pertama awak boleh lihat ini adalah logo. Logo apa ya? Mesti awak tertanya-tanya, ini logo apa? Awak mesti ingat tau. Ini adalah logo KWSP ataupun ia dikenali sebagai Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Manakala yang kedua ini adalah Caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO). Manakala gambar raja yang ketiga ini, logo untuk gambar raja yang ketiga ini merupakan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Untuk yang keempat ini adalah PPZ, merupakan pusat
pusat pungutan zakat. Okey. Zakat ini adalah diwajibkan untuk golongan-golongan ataupun umat Islam yang mempunyai pendapatan akan dikenakan zakat. Okey. Slide seterusnya. Saya nak tahu, adakah awak semua tahu apa itu potongan wajib yang sebenarnya? Okey. Kalau awak semua tidak tahu, saya nak awak semua ambil buku nota masing-masing dan catat definisi tersebut. Okey. Okey. Potongan wajib merupakan bayaran yang ditetapkan atau yang ditetapkan oleh undang-undang atau yang diwajibkan dalam hukum Islam untuk umat Islam. Okey, apa itu potongan wajib dalam hukum Islam? Siapa tahu? Kalau saya tahu jawapannya, sila catat dalam nota. Okey, jawapan anda sila catat dalam nota masing-masing. Lepas ni, saya guna awak semua hantar. Okey. Okey, yang seterusnya, cikgu akan terangkan tentang KWSP. Kenapa kita wajib mencarum dalam KWSP? Kenapa? Ini kerana untuk menjamin kedudukan pekerja di hari tua. Okey, maksudnya ini berfokus, ini wajib kepada semua pekerja-pekerja di sektor awam, di sektor swasta dan pekerja yang tidak berpencen di sektor awam wajib mencarum KWSP ini. Okey, untuk mencarum KWSP ini, dia mempunyai kadar caruman yang tersendiri. Okey, dalam kadar caruman yang tersendiri, pekerja terdiri daripada dua jenis, iaitu gaji pekerja kurang daripada RM5,000, pekerja akan dikenakan sebanyak 11%, manakala majikan dikenakan sebanyak 13%. Manakala bagi pekerja yang lebih daripada RM5,000 gajinya, pekerja akan dikenakan sebanyak 11% juga masih sama dengan yang kurang. Manakala majikan dikenakan 12%. Maksudnya di sini ada pengurangan caruman terhadap majikan. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan tentang macam mana nak mengira KWSP. Ada caruman KWSP. Okey, tengok dekat sini. Okey, cikgu akan baca soalan dia. Berapakah caruman KWSP Aina yang berpendapatan RM5,000 sebulan? Apabila dia menyatakan di sini RM5,000 sebulan, maksudnya gaji yang diperolehi Aina adalah 5,000 dan ke atas. So, caruman ataupun kadar yang dikenakan kepada majikannya adalah bernilai sebanyak 12%. Okey, jom kita teruskan macam mana nak kira. Okay. Dekat sini kita boleh tengok caruman pekerja. Macam biasa itu 11%. Darab dengan 5,000 akan dapat 550. Manakala caruman majikan, okey, 12%. Darab dengan 5,000 akan memperolehi 600. So, total semua ini kita akan dapat, tengoklah, RM sebanyak 1,100 akan dikenakan potongan ke atas gaji-gaji yang diterima oleh kita sebelum kita memperolehi gaji bersih. Okey, slide yang seterusnya cikgu akan bincangkan tentang perkeso. Mesti awak tertanya-tanya, perkeso dengan KWSP adakah ia sama atau tidak? Cikgu cakap dia adalah dua badan unit yang berbeza. Okey, awak faham ya, jangan tertukar antara perkeso dengan KWSP. KWSP ini adalah potongan untuk menjamin simpanan, sebagai simpanan kita di masa tua. Manakala perkeso ini adalah untuk memberi perlindungan kepada para pekerja yang ditimpa kejadian luar jangkaan. Dengan bahasa mudahnya, perkeso ini adalah sebagai insurans kepada pekerja-pekerja. Okey, tak semua pekerja memperolehi
potongan per keso. Potongan per keso hanya dikenakan kepada pekerja yang gajinya di bawah RM4,000. Okey, apabila orang kenapa RM4,000 cikgu? Kenapa tak 5 ke 10 ke 12 ke, banyak kan nilai kan? Cuba fikir balik. Buat apa? Duit banyak tapi nak cara mendekat pakai sebeg. Diorang pergi ambil insurans nyawa ke takaful untuk melindungi mereka. Okey. Jom kita teruskan dengan topik ini. Okey. Berapa kadar caruman perkesa ini? Kadar carumannya sangat-sangat rendah kepada majikan mahupun pekerja. Kita tengok dekat sini. Okey. Kadar caruman majikan adalah sebanyak 1.75% sahaja. Manakala bagi pekerja 0.5% daripada gaji pekerja. Okey, faham tak? Okey, untuk awak lebih nampak lagi, cikgu akan sertakan dengan contoh pengiraan supaya awak tengok betul ke nilai potongannya kadar caruman ni dikenakan sedikit je daripada KWSP kan. Okey, tengok situasi dekat sini. Encik Ahmad dia dapat pendapatan sebanyak RM2,000 sahaja. Kirakan caruman bulanannya kepada per keso. Okey, faham tak? Per keso hanya dikenakan kepada pekerja yang mempunyai pendapatan di bawah RM4,000. Dekat contoh pengiraan ni, tengok pendapatan Encik Ahmad hanya RM2,000 sebulan sahaja. Okey, caruman pekerja sebanyak 0.5 darab dengan 2,000 dapatlah RM10 kan? 2,000 RM10. Sikit je kan? Okey, caruman majikan pula 2,000 darab dengan 1.75 sebanyak RM35. Apabila dicampur kedua-dua ni, hanya RM45 potongan wajib daripada per keso untuk dipotong daripada gaji pekerja. Faham? Okey, manakala per keso juga mempunyai skim. Skim apa? Itu skim perlindungan keselamatan sosial. Okey, skim pertama iaitu skim bencana pekerja. Apa itu bencana pekerja kan? Okey, skim ni apa tujuannya cikgu? Buat apa skim ni? Tak perlu je kot. Dah cukup kot dia dah potong gaji kita lagi kan? Okey, skim ni awak mesti faham ya. Skim ini memberi perlindungan kepada pekerja yang mengalami bencana kerja. Tengok. Bencana macam mana? Kita tengok contohnya. Huraiannya selebihnya. Yang pertama, kemalangan semasa menjalankan pekerjaan. Yang kedua, kemalangan semasa dalam perjalanan atau commuting accident. Maksudnya dalam perjalanan, maksudnya dekat poin sini, seseorang bekerja tu ini pergi bekerja. Okey, ataupun dia melakukan suatu urusan melibatkan kerja. Semasa perjalanan tersebut, dia telah mengalami kecelakaan ataupun kemalangan. Disebabkan kemalangan itu, dia dapat claim ataupun claim per kesanya untuk membayar perubatan dia dekat hospital nanti. Manakala yang ketiga ini adalah kemalangan semasa kecemasan. Faham tak macam mana? Kecemasan, contoh ada kejadian, contoh tiba-tiba bangunan runtuh. Itu boleh dikatakan sebagai kemalangan semasa kecemasan di tempat kerja kan. Ni penyakit khidmat. Macam ni penyakit khidmat ni macam mana? Penyakit lah kan? Penyakit lah. Okey. Skim yang kedua itu skim keilatan. Apa itu skim keilatan cikgu? Okey. Skim keilatan ini merupakan ataupun keilatan ini boleh dikenali sebagai kehilangan. Okey. Ataupun skim untuk kecacatan kekal. Okey, skim ini memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja yang mengidap keilatan atau kematian akibat daripada sebarang sebab. Okey, apabila awak bekerja, contoh bekerja
dalam sektor pembinaan kan. Awak bekerja dalam sektor pembinaan, tiba awak ditimpa kemalangan. Kemalangan tu membawa awak kepada kecacatan kekal. Okay, apabila awak cacat, dia akan claim awak di bawah skim keilatan ini. Okay, faham tak tentang perkisah semua? Saya harap awak faham ya dan fahami betul-betul. Kalau awak masih tak faham, awak baca balik dalam buku teks. Okay, muka surat berapa? 159 dalam bab 3. Faham semua? Okey, cikgu akan teruskan tentang potongan yang seterusnya. Ini adalah apa? Lambang apa ni? Adalah cukai. Itu lambang lembaga hasil dalam negeri. Okey, cukai pendapatan. Cukai langsung yang dikenakan terhadap seseorang individu. Okey, faham? Pelepasan cukai merupakan sejumlah pendapatan individu yang dikecualikan daripada jumlah pendapatan. Ni cukai langsung. Ni pelepasan cukai. Apa ni cikgu? Awak tak faham kan? Cukai langsung ni maksudnya sebarang cukai akan dikenakan kepada pendapatan. Tetapi kerajaan ataupun undang-undang pun baik terhadap kita, dia juga memberi pelepasan cukai kepada setiap rakyat-rakyat yang bekerja. Okey, faham tak? Nanti dalam buku awak boleh tengok pada muka surat 163. Okey, ni adalah jenis-jenis pelepasan. Dalam 163 ini adalah jenis-jenis pelepasan cukai individu tahun 2016. Setiap tahun dia akan mengalami perubahan mengikut situasi. Okey. Terusnya. Okey, semua-semua ni saya harap awak catat ya dalam nota ya. Sambil-sambil saya cakap ni awak catat dalam nota masing-masing. Saya nak semua awak hantar selepas awak mendengar video yang saya sediakan ni. Saya nak awak hantar nota-nota yang saya suruh catat. Okey, ni adalah pendapatan boleh cukai. Pendapatan boleh cukai ni apa cikgu? Okey, pendapatan boleh cukai ini merupakan pendapatan tahunan yang ditolak semua pelepasan cukai yang dilayak pelepasan cukai yang layak diterima oleh individu yang berkenaan. Okey. Ini adalah rumusnya. Pendapatan cukai, pendapatan boleh cukai sama dengan pendapatan tahunan tolak dengan pelepasan cukai. Saya harap awak semua faham ya dengan topik pada hari ini. Okey. Terusnya. Okey. Ni adalah antara jenis-jenis pelepasan cukai yang dikenakan pada tahun 2019. Dekat sini awak semua boleh tengok. Okey. Ini kan pelepasan yang boleh dituntut dalam pengiraan cukai. Dekat sini adalah 9,000 untuk diri sendiri dan saudara tanggungan, untuk individu OKU. Ini apa ni? Pendidikan. Apa ni? Anak-anak yang masih belajar di bawah 18 dan penuntut universiti. Yang ni suami isteri. Yang ni tengok macam-macam ada kan? Dikenakan cukai, dikenakan pelepasan cukai. Okey, seterusnya ini adalah bayaran zakat. Potongan seterusnya, potongan wajib seterusnya adalah untuk orang-orang umat Islam. Okey, bayaran zakat ini ia dikenakan ke atas orang Islam yang cukup syarat-syaratnya. Okey, apa itu syarat-syaratnya? Mestilah hakim balik, pendapatan. Macam mana dia nak bayar zakat kalau tak ada pendapatan kan? Sudah itu, ni kan zakat untuk pendapatan. Dia haruslah mempunyai pendapatan untuk bayar zakat. Okey. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membersihkan atau menyucikan harta dan membersihkan
golongan-golongan orang kaya daripada sifat kedekut atau bakhil. Okay. Zakat pendapatan ini dikenali sebagai zakat al-mal al-mustafad. Iaitu zakat yang dibayar berdasarkan pendapatan. Awak ingat tau dia punya ni jenis zakat ni. Ingat. Setiap nota slide dalam ni saya harap awak semua salin balik dalam buku nota masing-masing. Okey, pendapatan. Okey, ini dimasukkan pendapatan. Apa yang dimasukkan pendapatan itu kan? Pendapatan yang dimasukkan seperti gaji, upah, bonus, dividen, hibah, sewa, royalty dan allowance. Okey, macam KWSP, macam perkeso, zakat pun ada kadarnya tersendiri. Okey, kadarnya adalah sebanyak 2.5% sahaja. Maksudnya apabila awak bayar zakat ni, duit awak tak kurang banyak pun. Okey, kalau ada RM10, 2.5% berapa? Ibarat kalau 100, baru contoh 100 lah, 100 baru RM2.50 baru. Kalau 1000 baru RM25. Sikit sangat-sangat. Okey. Okey, kita dah sampai dekat part latihan pengukuhan. Macam biasa. Okey. Latihan ni dibuat dalam bentuk kumpulan. Saya nak awak semua discuss dengan kumpulan awak, berhubunglah dengan kumpulan awak untuk membuat latihan ini. Latihan ini supaya awak dapat memahami lagi tajuk ini dengan baik. Okey. Okey, ini adalah latihannya. Okey. Saya akan terangkan. Cikgu tolong bacakan apa soalan ini. Encik Mahmud merupakan seorang pegawai bank di Kota Baru, Kelantan. Pendapatan bulanan yang diperolehi oleh Encik Mahmud adalah RM4,000 dan bayaran caruman KWSP sebanyak 11% sebulan. Encik Mahmud sudah berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Okey, 2 orang anaknya sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Awam dan 3 lagi anaknya belajar di sekolah menengah. Isterinya merupakan suri rumah. Encik Mahmud telah melanjarkan RM400 untuk pemeriksaan perubatan dan membayar RM40 sebulan untuk perkhidmatan internet. Beliau juga telah membeli sebatang raket badminton berharga RM200. Hitung jumlah pelepasan cukai dan pendapatan boleh cukai untuk Encik Mahmud. Okey. Ayat-ayat panjang kan? Dia punya soalan panjang gila. Cikgu pun rasa macam sesak nafas nak baca. Itu awak mesti perhatikan setiap poin yang dinyatakan dengan baik-baik. Faham tak? Okey, saya harap awak semua faham ya. Okey, biar cikgu bantu macam mana nak jumpa tu. Dekat mana poin-poin dia dinyatakan dari soalan ni. Cikgu akan bantu dahulu awak macam mana nak jawab soalan ni. Lepas tu awak discuss balik dengan grup-grup awak, ahli grup awak tentang soalan ini melalui apa? WhatsApp ke, awak pergi discuss ke macam mana awak. Okey, melalui WhatsApp lah. Paling mudah untuk mencari jawapan, untuk memahami setiap isi kandungan yang ada dalam soalan ini. Okey. Nampak ni tak? Ini kala-kala biru ni. Cikgu highlight kan. Okey, ini adalah poin-poin penting. Jangan tinggal sedikit pun. Kalau awak tertinggal, maksudnya jawapan yang awak jawab, awak perolehi adalah salah. Okey. Dekat soalan ini, tengok dekat mula kita harus cari pendapatan dia. Pendapatan bulanan. Dia menyatakan dekat soalan ini, menyatakan pendapatan bulanan.
Okey, Cik Mahmud ni sebanyak 4,000. Okey, 4,000. Ingat, pendapatan bulanan. Apabila kita nak mengira potongan-potongan ini semua, kita harus buat dalam bentuk 1 tahun. Kira untuk jumlah pendapatan untuk 1 tahun. Nanti cikgu tunjukkan. Okey. Yang kedua adalah dia suruh kira ni dia memberitahu tentang caruman KWSP sebanyak 11%. Okey. Cik Mahmud juga mempunyai 5 orang anak. Okey, 5 orang anak. Okey, 2 anaknya telah melanjutkan pelajaran di universiti, manakala 3 lagi masih belajar di sekolah menengah. Ni isterinya merupakan seri rumah. Encik Mahmud juga telah membelanjakan RM400. Ni 400 pemeriksaan perubatan. Dan dia juga membayar RM40 sebulan untuk internet. Serta dia juga membeli peralatan sukan sebanyak RM200. Okey. Dalam ni semua yang dinyatakan di dalam ini adalah jenis-jenis pelepasan cukai. Okey, awak tengok dekat muka surat 165. Okey. Yang mana berapa nilai-nilai setiap pelepasan cukai yang dikenakan. Okey. Jom, cikgu tunjuk cikgu punya pengiraan macam mana. Okey, ni jawapan bagi cikgu ni. Pelepasan. Okey, awak kena senaraikan semua ini supaya awak tak serabut tengok nilai-nilai yang macam banyak gila, dah ayat pun panjang kan. Okey. Dia nyatakan diri sendiri. Awak tengok dekat jenis pelepasan cukai. Tuh. Dalam tu pun dia ada senaraikan untuk diri sendiri sebanyak RM9,000. Isteri 3,000. Anak yang berada di universiti 2 orang. So darab dengan 6,000 akan dapat 12,000. Manakala anak di sekolah menengah 3 orang sebanyak 3,000. So ini adalah jumlah total dalam 1 tahun ya. Manakala KWSP adalah 5,280. Maksudnya 11% darab dengan pendapatannya dapatlah potongan jumlah KWSP yang dipotong setiap bulan dan darab dengan 12 bulan balik. Okey, untuk mendapat peroleh nilai dalam setahun potongan KWSP tu. Ni pemeriksaan perubatan 400. Internet begitu juga. Okey, 40 darab 12 untuk 1 tahun. Manakala pembelian raket ni 200. Okey. Jumlah pelepasan cukai yang dikenakan adalah sebanyak 33,360. Ini adalah jumlah pendapatan cukai yang diperolehi oleh Encik Mahmud. Okey, manakala pendapatan bola cukainya, macam mana nak kira? RM48,000, itu 48,000 ni adalah total gajinya untuk 1 tahun. Kita tolak dengan RM360,000. Okey, dapatnya adalah 14,640. Daripada ini, jumlah inilah kerajaan nak kenakan cukai kepadanya. Okey, faham tak? Faham semua? Saya harap awak semua faham. Ya, dengan apa yang saya ajar pada mulai video ini ya. Mulai video ini saya harap awak semua faham. Jika awak tak faham, awak macam biasa boleh berhubung saya melalui WhatsApp untuk bertanyakan tentang soalan-soalan yang topik-topik mana ataupun tajuk mana yang awak tak faham tentang KWSP ke, tak faham tentang perkeso ke. Saya harap awak semua tanya saya. Okey, macam biasa setiap topik cikgu pun akan sertakan latihan. Latihan lagi. Ini latihan yang telah saya bantu. Okey.
latihan yang satu lagi, saya nak awak sendiri cari jawapan. Dan setiap jawapan tu awak tulis di dalam nota masing-masing dan hantar saya pada hari terakhir persekolahan. Okey, terima kasih. Itu sahaja daripada cikgu. Okey, jaga diri dan duduklah dekat rumah. Stay at home. Bye-bye.